Okey, berbicara tentang dos penggalak yang memberi satu konotasi yang berbeza dalam kalangan masyarakat. Ada yang amat positif dan juga optimis tentang program vaksinasi ini bagi dos penggalak, tetapi ada juga yang memberi konotasi yang negatif. Jadi dalam masa yang sama kita ingin menelusuri apa sebenarnya dari segi aspek kepentingan, dan yang paling utama kita ingin memahami dengan lebih lagi supaya kita akan lebih tahu dan kurang takut untuk kita mendapatkan dos penggalak ini. Apa sebabnya, dan kita akan bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini, iaitu Dr. Gunintira Rao, anak lelaki Subah Rao, merupakan pakar perubatan kesihatan awam bahagian perkembangan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Doktor, selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Puan. Okey, baik Doktor. Pertama sekali kira berkaitan dengan dos penggalak itu sendiri dan dari segi aspek keperluannya, kenapa ia sangat penting dalam situasi semasa, Doktor? Ya, Puan. Okey. Terlebih dahulu saya ingin menerangkan apa maksud dos penggalak itulah ya. Dos penggalak ataupun lebih dikenali sebagai booster dose adalah dos tambahan yang diberikan kepada individu yang telah menerima vaksin COVID yang lengkap lah, iaitu dipanggil primary vaccine. So sama ada dia 2 dos kepada penerima vaksin Pfizer, AstraZeneca ataupun Sinovac, ataupun 1 dos lah kepada penerima vaksin CanSino ataupun Johnson & Johnson. So kenapa ia penting? Kita kena tengok kepentingan vaksin ni lah. Secara umum kita boleh katakan kepentingannya ada 2. Satu adalah memulihkan keberkesanan vaksin tersebutlah. So kajian telah menunjukkan bahawa selepas satu masa tempoh yang tertentu, antibody yang dihasilkan oleh vaksin ini akan berkurangan dalam badan kita. So bila antibody yang dihasilkan dalam badan kita berkurangan, perlindungan kepada penyakit COVID ini pun akan berkurangan. So kita perlukan dos penggalak ini secara tambahan untuk meningkatkan perlindungan kita terhadap vaksin inilah. So kajian telah menunjukkan bahawa vaksin Pfizer keberkesanan vaksin Pfizer akan meningkat daripada 54% ke 95% apabila dos penggalak diberikan. Manakala AstraZeneca pula akan meningkat daripada 54% ke 94% dan Sinovac akan meningkatkan keberkesanan vaksin daripada 54% kepada 74%. So sebab itu Kementerian Kesihatan Malaysia telah menetapkan bahawa dos penggalak ini adalah penting bagi masa pandemik COVID inilah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk meningkatkan tindak balas imun dalam badan kita sendirilah. So kalau kita tengok virus COVID ni dah lama, dah 2-3 tahun di dunia ni. So kita tengok virus COVID ni dia kuat, dia telah bermutasi daripada varian jenis Alpha, Beta, Delta dan terkini adalah Omicron. So pengambilan dos penggalak ini akan meningkatkan semula gerak balas imun terhadap badan kita daripada virus yang asal ataupun variant of concern lah, dipanggil VOC yang masih berlenggar ni lah. So apabila dos penggalak ni kita ambil, kita akan meningkatkan perlindungan diri kita daripada virus COVID ni lah. Sebab tu kita lihat contohnya pada 5 Februari data kita menunjukkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia melaporkan sebanyak lebih kurang 9,000 kes. Tetapi bilangan kes yang berkomplikasi iaitu kategori 4 dan 5 adalah hampir 1% sahajalah. So ini menunjukkan keberkesanan vaksin dos penggalak ni lah. So secara umum kita tengok data KKM menunjukkan bahawa dos penggalak telah mengurangkan kadar kemasukan ke hospital, kadar kemasukan ke ICU dan juga kadar kematian. So dos penggalak ni memang ada kepentingan dia dan adalah perlu pada masa pandemik ni, terutamanya pada varian COVID, varian Omicron lah yang semakin mengganas ni. Ya, okey. Baik, Doktor. Kalau lihat pada awalnya, bila menyebut tentang dos penggalak, ia adalah untuk khusus golongan rentan dan juga menciri komorbid. Tapi apabila ia melihat kepada situasi Omicron itu sendiri, membuatkan Kementerian Kesihatan membuat keputusan bahawasanya dos penggalak itu perlu disegerakan untuk semua. Bila ada perubahan yang seperti ini, ramai yang mungkin memikirkan 2 kali nak ambil ke tidak sebenarnya. Jadi secara umumnya, Doktor, adakah semua golongan layak untuk menerima dos penggalak ini? Okey, betul. Apa-apa sini kita perlu ingat bahawa apa-apa keputusan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia adalah berdasarkan kajian yang telah dibuat terlebih dahulu dan berdasarkan fakta-fakta saintifik. So keputusan ini adalah dibuat bersama melalui pihak berkuasa kawalan dadah lah yang di bawah naungan Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana buat masa ini mereka telah menetapkan bahawa
golongan yang digalakkan untuk mengambil dos vaksin penggalah ini adalah golongan yang berumur 18 tahun ke atas dan seperti yang dinyatakan oleh Puan lah, kumpulan rentan dan berisiko tinggi. Kenapa mereka ni diberi keutamaan adalah walaupun mereka telah mendapatkan vaksinasi lengkap, mereka ni boleh mendapat dipanggil breakthrough infection lah. Kenapa breakthrough infection adalah mereka ni adalah frontliner, selalu akan berhadapan dengan individu-individu yang berisiko mendapat COVID. Ya. So golongan ni kita akan beri keutamaan. Selain daripada itu, daripada petugas barisan hadapan, penghuni-penghuni dan petugas di pusat-pusat institusi ataupun pusat warga mes misalnya juga berisiko. Individu-individu dengan komorbiditi seperti pesakit kencing manis, darah tinggi, pesakit hemodialisis juga perlu mendapatkan dos penggalak. Dan juga kajian telah menunjukkan bahawa ibu mengandung. So bila kata ibu mengandung, kita risaukan. So kajian telah menunjukkan ibu mengandung pula juga boleh mengambil dos penggalan inilah, ia adalah selamat dan juga berkesan untuk mereka untuk mengurangkan komplikasi. Dan seterusnya adalah individu yang selalu kerap ke luar negara atas urusan persendian ataupun urusan kerja. Bila keluar ke luar negara tu memang ada risiko jangkitan lah, terutamanya variant of concern VOC. So golongan-golongan ini adalah digalakkan untuk mendapatkan dos penggalak lah. So sekarang ni di kebanyakan tempat bilangan temujanji yang diberikan pun telah ditingkatkan. So ada banyak PPV mega bersaiz besar yang telah dibuka. So kita kena ambil peluang ini untuk mendapatkan dos penggalak secepat yang mungkin sebelum varian Omicron ini semakin berleluasalah di Malaysia khususnya. Okey, baik, satu lagi ialah persoalan dalam kalangan masyarakat. Bila mereka mendapat janji temu, mereka tengok okey, dah nampak dah kelihatan terzahir apa jenis vaksin dos penggalak yang akan mereka terima. Dan ada juga macam kalau AZ begini, dan kalau AZ Pfizer begini, dan begitu juga yang lain-lainnya. Dan apabila kita bercakap tentang dari segi perbezaan dan kenapa dos penggalak itu tidak semestinya sama dengan dos primer? Ini mungkin satu persoalan yang mungkin boleh dijawab juga, Doktor. Okey, betul. Okey. Ada beberapa individu, contohnya dia ambil vaksin Pfizer. So dos penggalak dia pun dia ambil Pfizer juga. So bila vaksin yang sama dia dipanggil homologous vaccination lah. Yeah. Tetapi sekiranya kalau penerima pada awalnya adalah Pfizer, tetapi booster dose ni dia ambil adalah contohnya AZ ataupun Sinovac, dia dipanggil heterologous. Heterologous lah. So kajian pada masa kini telah menunjukkan tiada perbezaan lah sama ada individu tersebut ambil vaksin yang sama homologous ataupun vaksin yang berbeza heterologous, keberkesanan dia masih sama juga dan juga pada masa yang sama kesan sampingan dia juga pun kurang jugalah. So tak perlu risau sama ada individu tersebut mendapat vaksin yang sama ke ataupun berbeza. So nasihat saya adalah mana-mana vaksin yang individu diberikan, lagi cepat dapat mengambil vaksin tersebut lagi baiklah. Tetapi kita juga faham ada beberapa individu disebabkan keperluan melawat beberapa negara, diorang ada request beberapa jenis vaksin. So kalau itu adalah situasinya, boleh maklumkan dekat petugas di PPV tersebut dan saya rasa PPV tersebut akan membantu mendapatkan vaksinasi tersebutlah. Tetapi vaksin yang sama ke ataupun berbeza ke, kesan dia, keberkesanan dia sama saja, tiada perbezaan. Okey, ramai bila dapat janji temu dia akan tangguhkan disebabkan situasi semasa yang berlaku sekarang ini seolah-olah memberikan satu indikasi bahawasanya kesan sampingannya lebih teruk berbanding sebelumnya. Jadi boleh kita kongsikan juga berkaitan dengan kesan sampingan penerimaan dos penggalak ini, Doktor, secara umumnya. Ya, betul. So betul, bila dah terima vaksin tu, benda utama yang fikir dalam pemikiran mereka adalah kesan sampingan lah. So kesan sampingan ni ada individu yang tiada ataupun hampir tiada sebarang kesan sampingan. So ada juga golongan yang mempunyai kesan sampingan lah. Kesan sampingan ni adalah ringan lah. So contoh kesan sampingan yang beberapa individu yang boleh dapat adalah sakit kepala,
ataupun demam, ataupun sakit-sakit otot dekat tempat suntikan, ataupun rasa keletihan lah. Tetapi kesan-kesan sampingan ini adalah sangat ringan dan selalunya akan sembuh dengan sendirilah. It will be a self-resolve kita katakan. Ataupun kalau kita rasa memang tak larat sangat, kita boleh ambil Panadol ataupun paracetamol saja dekat rumah, kita boleh berehat. Itu yang pertama. Kedua, ada juga beberapa golongan yang of course lah kita tak nak ada kesan sampingan yang terus, tetapi ada segelintir individu yang mendapat kesan sampingan yang sangat teruk seperti perikarditis ataupun severe allergic lah, dia allergic seluruh badan. So individu-individu tersebut, apa yang kami nasihatkan adalah jangan tunggu, segera pergi dapatkan rawatan di klinik kesihatan ataupun hospital yang berhampiran. Dan pada masa yang sama juga, kita kena melaporkan sebarang kesan sampingan ini dalam menggunakan aplikasi MySejahtera, sebab KKM memang tengah mengkaji semua kesan-kesan sampingan inilah, dia dipanggil AEFI, Adverse Effect Following Immunization. So kita kumpulkan semua data-data inilah. So dalam masa ini saya ingin melaporkanlah laporan daripada KKM yang dilaporkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri DG pada 20 Januari 2022. So sebanyak 24,411 laporan AEFI telah dilaporkanlah di kalangan penerima vaksin. So daripada vaksin tersebut, cuma 0.1 bagi setiap 1,000 dos vaksin, dos penggalak telah dilaporkanlah. So kalau kita kira persentage ni sangat-sangat rendah lah. So benda ni bukan benda yang kita perlu risaukan. Itu yang pertama. Yang kedua ni, lain satu adalah bila kita kata ada kesan sampingan, actually benda ni bagus sebab ni menunjukkan bahawa badan kita bertindak balas terhadap vaksin itu untuk menghasilkan imuniti. So bila menghasilkan imuniti, kita akan ada kesan sampingan yang sedikit lah. Dan kesan sampingan ni selalunya lebih cenderung kepada golongan yang mempunyai sistem imun yang kuat, iaitu golongan muda. Lepas tu yang kedua adalah golongan wanita. So kalau bila ada kesan sampingan ni, maksudnya badan kita kuat, kita ada immunity yang kuat. So kita nak adapt to the vaccination. So it's a good response actually. So tak perlu risau. Ya, baik. Jadi apabila kita bercakap tentang dari segi aspek peratusan tu rendah dari segi kesan sampingan dan kita nak kurangkan lagi peratusan tu. Maknanya kita perlu bersedia sebelum kita mengambil dos penggalak. Jadi apa saranan daripada doktor untuk memastikan kita dapat mengurangkan risiko kita mendapat kesan sampingan lebih dan juga galakkan doktor sendirilah kepada semua untuk kita mendapatkan dos penggalak ini? Okay. Pendek kata, saya nak kata sebelum mendapatkan booster dose ni kita kena be healthy lah. So apa maksud healthy lah? So definisi healthy according to the WHO adalah kata state of well-being, physically healthy, physically and also mentally lah. So maksudnya individu itu pertama kena sihat lah. So macam mana nak pastikan individu tersebut sihat? So pertama, bila dah dapat tarikh temu janji, tak perlu stres apa-apa, tak perlu risau. Kita kena pastikan kita mendapatkan rehat yang secukupnya, mendapatkan tidur yang secukupnya, dan seterusnya. Sekiranya temu janji kita pada waktu pagi, kita pastikan dapatkan mengambil sarapan pagi di rumah, ataupun kalau temu janji pada waktu petang, kita dapatkan makanan tengah hari sebelum ke pusat vaksinasi tersebutlah. Itu dari segi physically lah. Dari segi mental pula, kita kena pastikan sekiranya contoh kita pesakit darah tinggi, kita kena pastikan bahawa kita mengambil ubat mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh doktor. Sebab ada banyak beberapa kes di mana mereka beranggapan bahawa kalau datang vaksinasi tak perlu ambil ubat. Ini penting sebab bila datang ke PPV juga kita akan cek tekanan darah. So penting kena memastikan apa-apa ubat yang kita pakai tu kita kena makanlah. Dan benda yang lain satu yang sangat penting adalah kita kena pastikan kita bawa kad pengenalan diri. Kad pengenalan diri penting sekali dengan telefon bimbit kita. Pastikan telefon bimbit kita charge supaya apa-apa urusan ataupun rekod yang akan dibuat adalah berdasarkan aplikasi MySejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita kena pastikan seperti yang saya katakan tadi, kita kena pastikan kita sihat. So maksudnya kita bukanlah individu yang di kuarantin ataupun close contact. So kalau kita individu yang di kuarantin, kalau dah dapat temu janji tak ada masalah, kita boleh tukar temu janji itu melalui aplikasi MySejahtera. Kita tak boleh datang ke PPV. Otherwise
nanti kita datang ke PPW nanti kita ada pelanggaran Akta 342 KPM lah. So nanti akan ada isu dia yang lain lah. So secara pendek kata, apa yang kita boleh katakan adalah sama juga. Elakkan 3S lah, iaitu PPW itu memang kita akui ada banyak orang, tetapi kita pastikan kita tak pergi ke tempat yang sesak. Ya. Kadang-kadang dan juga kadang-kadang kita datang ada kawan kawasan perumahan ataupun kita jumpa kawan-kawan lama kan. So kita kena pastikan juga kita tak sembang dengan kad. Itu adalah elakkan 3S. Ya. Pada yang sama kita kena amalkan 3W. Apa itu 3W? Satu, wash lah. So kita kena pastikan kita bawa bersama hand sanitizer dengan kita, kita sanitize tangan kita. Kedua, kita kena pastikanlah kita wear the mask all the way sampai masuk PPW, sampai balik kita kena pakaikan mask. Dan ketiga adalah one lah, kita kena amalkan etika batuk, etika bersin, semua tu sentiasa kita kena amalkan. Bukan di PPW ataupun masa penerimaan vaksin saja, di mana-mana saja bila kita keluar daripada rumah lah. Itu persediaan yang kita kena buat sebelum ke pusat vaksinasi lah. Okey, baik. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada doktor bersama kita pada waktu ini. Diharapkan dengan saranan di telefon diberikan oleh pakar perubatan kesihatan awam bahagian perkembangan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia, kita tidak lagi takut untuk mendapatkan dos penggalak sebab kita dah dapat ilmu yang tepat berkaitan dengan dos penggalak ini. Terima kasih pada doktor. Terima kasih Puan Hani. Iya.